Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan yang sudah bersama-sama di dalam sesi pada pagi ini, insya-Allah. Jadi yang baru pertama kali join, baru first time masuk sesi live pagi ni, okay, boleh bantu, dan juga yang lain-lain jugalah sahabat-sahabat boleh bantu untuk share live ataupun sesi pada pagi ini kepada sahabat-sahabat, keluarga ataupun kenalan-kenalan yang lain. Semoga mereka pun dapat sama-sama join insya-Allah sesi pada pagi ini untuk kita sama-sama baca Quran dan juga belajar ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran, insya-Allah. Jadi untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan insya-Allah untuk pembacaan pada muka surat yang ke-95. Jadi yang baru pertama kali join, boleh jangan lupa follow kita punya TikTok untuk video-video yang bermanfaat dan juga sesi-sesi live yang akan datang. InsyaAllah untuk sesi live ini, bagi yang baru pertama kali join, okay, maklumatlah setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat, insyaAllah, kalau tidak ada apa-apa halangan dan juga tidak ada kerja lain, insyaAllah kita akan bersiaran langsung, okay, di TikTok ni, insyaAllah setiap jam 9 hingga 10 pagi, insyaAllah. Lebih kurang dalam 1 jam saja kita ambil masa, kita spend masa untuk kita kenal, untuk kita faham, untuk kita tahu cara baca, cara hukum tajwid yang ada, dan juga kita faham kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru pertama kali join, okay, apa yang kita lakukan setiap kali sesi live, okay, apa yang kita lakukan setiap kali sesi live, kita akan baca. Yang pertama kita akan baca, okay, ayat per ayat. Jadi ketika pembacaan tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar dan juga ikutlah terus. Kemudian lepas kita selesai membaca ayat ataupun kita berhenti pada wakaf tertentu, kadang-kadang satu ayat tu panjang, jadi kita potong. Kemudian apa yang kita buat adalah kita lihat apa hukum tajwid yang ada. Cuma hukum-hukum tajwid tu kita secara ringkas saja. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kita guna aplikasikan formula yang kita dah catat dekat sini lah. Dah berconteng-conteng ni, sebab setiap kali sesi live kadang-kadang ada penerangan kan, tunjuk sikit. Cuma untuk yang akan datang mungkin kita boleh buat satu video khusus untuk kita terangkan berkaitan dengan formula ini saja. Macam tu. Okay, insya-Allah. Ataupun kita buat satu versi yang lain lah, yang cantik sikit kan, dalam kertas lain. Ni dah jadi macam belacan dah ni. Okay. Tapi yang penting tuan-tuan dan puan, ingat formula ini, mahirkan dengan formula ini, insya-Allah. Kerana apa? Kerana dalam setiap formula ini ada beberapa hukum tajwid. Contohnya formula yang pertama ni. Okay, formula pertama ada beberapa hukum tajwid di dalamnya. Ada 3, 4, 5 hukum tajwid dalam satu formula. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ingat formula ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan dapat baca Al-Quran dengan baik. Tapi dengan syaratlah tuan-tuan dan puan kena kenal huruf alif, ba, ta, hamzah, waw, za, ka, semua ni, huruf hijaiyah 29 tu. Jadi selepas kita belajar tajwid ataupun terangkan berkaitan hukum tajwid dan juga ini tanda-tanda baca, okay, tuan-tuan dan puan, kita akan lihat kepada terjemahan ayat. Terjemahan ayat ni supaya kita dapat fahamilah apa yang kita baca. Okay, bukan sekadar kita baca kemudian kita belajar tajwid setakat tu saja. Okay, sebab kalau kita buat setakat tu saja, bermaksud tujuan Al-Quran itu diturunkan tidak mencapai matlamatnya, iaitu untuk kita fahami dan untuk kita amalkan. Dengan cara kita faham, kemudian kita tadabbur, okay, yang lagi bagus kita tazakkur, iaitu kita reflekskan ke dalam kehidupan kita. Okay, baik, insya-Allah kita mulakan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, dah jelas lah ada 3 perkara yang kita akan fokuskan. Baca, kemudian tajwid, kita akan guna formula ni berulang kali. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak screenshot, nanti bila saya tunjuk-tunjuk tu, nak screenshot, boleh screenshot. Okay, kalau tak sempat nanti saya boleh tunjuk balik, jangan risau. Dan
penerangan ni akan berulang. Penerangan ni akan berulang. Sekiranya tuan-tuan dan puan ada sebarang persoalan berkaitan hukum tajwid ataupun cara baca, tuan-tuan dan puan boleh saja tanya dekat ruangan komen, insya-Allah. Okey, saya cuba bantulah mana yang saya tahu saya kongsikan. Kalau tak, kita sama-sama cari jawapan, kemudian kita jawab dalam sesi yang berikutnya ataupun kita buat dalam bentuk video, insya-Allah. Jadi kita teruskan, kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Okey, baik, ni dah ada soalan ya. Kita tak mula lagi, tapi tak apa, tanya je dekat bawah, dekat komen, insyaAllah. Kalau sempat nanti kita baca. Tanwin bertemu lam kan baca satu baris ke yang huruf tanwin tu ustaz? Betul. Jadi bunyinya seperti satu baris lah. Nanti insyaAllah kita akan terangkan. Di situ idgham bila gunah tu. Betul Puan Fakirah. Waalaikumsalam Puan Halimah. Okey, alhamdulillah hadir. Okey, baik, insyaAllah kita mulakan hari ini tuan-tuan dan puan, ayat yang ke berapa ni? 102. Ya, juzuk yang kelima, muka surat ke-95, insyaAllah. Kita dah nak habis juzuk yang kelima, insyaAllah kita teruskan. Jadi kita baca, kemudian lihat apa hukum tajwid yang ada berdasarkan formula yang kita dah tulis tadi tu. Tuan-tuan dan puan, boleh screenshot lah nanti kalau saya tunjuk balik tu kan. Kemudian kita tengok pada terjemahan dan juga maksud ayat yang boleh kita ambil pengajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Okey, kita berhenti dulu dekat sini sebab ayat yang ke-102 ni ayat dia panjang. Jadi kita berhenti dekat sini, kita lihat kepada hukum tajwid yang ada di dalam ayat yang kita baru baca tadi. Jadi tuan-tuan dan puan boleh lihatlah kita punya formula, jangan lupa. Okey, ini formula yang pertama ni. Saya mungkin boleh tulis nombor dekat sini. Kita ada, biasanya kita akan ulang-ulang 4 formula ni lah. Yang ini yang pertama, sekejap. Nanti saya tunjuk 1, 2, 3 dan juga formula keempat. Okey. Baik, jadi kita akan ulang-ulang guna formula ini. Tuan-tuan dan puan, pastikan mahir dan juga kuasailah formula yang kita dah tulis ni. Okey, yang nombor 1 ni formula nombor 1. Maksudnya bila mana kita sebut formula, kita guna formula nombor 1 bermaksud formula ini. Okey. Formula nombor 2, formula nombor 3 dan juga formula yang keempat. Okey, baik. Jadi untuk formula yang pertama iaitu nun kosong ataupun ni saya jelaskan dulu maksud formula ni yang pertama ni. Okey, nun kosong ataupun tanwin atas bawah yang tidak selari. Okey, sebab tanwin atas bawah ni dia ada dua keadaan, satu yang selari, satu yang tidak selari. Yang tidak selari ni atas, yang selari dekat bawah ni, formula yang kedua. Okey, kemudian tanwin depan 99. Tanwin depan pun ada dua keadaan, 99 ataupun 69. Okey, jadi kalau yang 99 dia termasuk dalam formula yang pertama. Okey. Jadi apa lagi? Mim kosong pun sama termasuk dalam formula yang pertama. Cumanya untuk mim kosong ni dia tidak ada kaitan dengan yang hujung ni. Okey, yang hujung ni hanya berkait dengan yang ada dalam petak ni saja. Okey, baik. Jelas ini ada kesinambungan dia. Ada
perkaitan ni lah antara dua formula ni. Okey, jadi kalau tuan-tuan dan puan faham dah dekat sini, mana-mana yang tuan-tuan dan puan nampak nun kosong, tanwin atas bawah tidak selari, tanwin depan 99. Okey, selepasnya X ni maksudnya bukan ataupun tidak. Okey, selepas tanda ini bukan huruf lam ataupun ra, maka tuan-tuan dan puan boleh baca dengan dengung. Okey. Kalau selepas daripada tanda-tanda ini, selepasnya huruf lam dan ra, maka tuan-tuan dan puan tidak boleh baca dengung. Di sana ada hukumnya idgham bila gunnah. Nanti kita akan jumpalah. Cuma dari segi praktik ataupun faham untuk formulanya macam tu. Okey, tuan-tuan dan puan, kita lihat yang pertama. Okey, contoh yang pertama untuk formula yang pertama tadi kita sebut nun kosong, nun kosong betul tak? Nun kosong. Jadi dekat sini kita jumpa nun kosong. Okey, satu mim kosong pun boleh termasuk dalam formula yang pertama. Okey, tanwin yang depan ni. Okey, tanwin depan 99 termasuk dalam formula yang pertama juga. Kita cari dulu mana-mana yang berkait dengan formula yang pertama. Nun kosong lagi. Okey, sebab kita berhenti dekat sini tadi kan. Okey, nun kosong. Okey, kalau yang 69 ni dia formula yang kedua. Tuan-tuan dan puan kena tengok formula kedua. Okey, sampai di sini setakat tu saja. Kita jumpa ada banyak yang menggunakan formula pertama. Jadi mana-mana yang tuan-tuan dan puan kita dah tengok tadi formula pertama, selepas nun kosong ataupun tanwin, tanwin 99 ni, selepasnya bukan huruf lam ra. Semua yang kita jumpa ni semuanya bukan huruf lam dan ra selepas tanda-tanda pada formula yang pertama. Jadi kita baca dengan dengung 2 harakat. Cuma dekat sini saya tak tekankan dari segi nama lah tuan-tuan dan puan. Kalau yang dah mahir tu insya-Allah boleh tahu je. Nun kosong bertemu dengan ta ikhfa hakiki, tanwin bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah contohnya. Mim bertemu dengan mim idgham syafawi. Cuma saya dekat sini lebih fokus kepada untuk memudahkan sahabat-sahabat kita yang belum mahir. Dari segi macam mana nak baca dengung, macam mana nak baca tak dengung. Jadi tuan-tuan dan puan pastikan ingatlah formula yang pertama, yang kedua. Jadi bila dah ingat formula ni, insya-Allah boleh tahulah dekat mana kena baca dengung, dekat mana kena baca dekat mana tak boleh dengung. Baik, seterusnya kita pergi kepada formula yang kedua, iaitu mim mati ni. Formula yang kedua, mim yang ada kedua-duanya sebenarnya mim mati dan juga nun mati. Cuma bezanya adalah tanda di atas nun ataupun mim tersebut. Dia ada tanda, ada juga huruf tu sendiri kan. Cuma dekat sini mim untuk formula kedua, mim ada tanda mati. Ni, nun ada tanda mati, tanwin atas, tanwin bawah yang selari. Kalau tanwin pada formula yang pertama, tanwin yang tidak selari. Tanwin yang formula kedua, tanwin selari. Dia sama ni. Dua-dua ni sama. Kalau ni, dia macam sengit sikit. Satu, atas ni lebih sana sikit. Yang ni lebih ke bawah sikit. Kemudian, tanwin yang berbaris di hadapan berbentuk 69. Jadi, kesemua ini, tuan-tuan dan puan, bila jumpa tanda-tanda ini, maka dibaca dengan izhar. Bacaan tersebut ataupun huruf tersebut dibaca dengan izhar, iaitu jelas. Bila kita sebut jelas, bermaksud kita tidak boleh dengung seperti mana pada formula yang pertama. Contohnya kita cari dalam ayat ni. Mim ada tanda mati, bukan mim kosong. Mim ada tanda mati dekat sini, 1, 2. Lagi. Ini bukan ini adalah mim yang tidak ada tanda, maksudnya mim kosong. Dia berbalik kepada formula yang pertama. Ini 3. Tuan-tuan dan puan kena biasakan macam tu. Cari. Mim yang ada tanda mati 4. Kemudian tanwin baris depan 69. Ni pun termasuk dalam formula yang kedua. Maka fokus kita pada formula kedua lah, iaitu bacaan dengan izhar, jelas. Maksudnya tak boleh berdengung. Ta'ifatun. Kita tak baca ta'ifatun ukhra. Beza dia bentuk ni 69, yang tadi ni kita baca dengung 99. Jelas Jadi untuk formula yang kedua, tuan-tuan dan puan dah jelas dalam ayat yang kita baca tadi. Apa lagi formula yang seterusnya kita nak guna, iaitu formula yang keempat ni. Yang keempat, formula keempat iaitu tuan-tuan dan puan kena faham. Ada tanda ombak. Contoh dalam ayat ni dekat sini tuan-tuan dan puan, ta'ifatun. Dekat ta ni ada tanda seperti ombak ni. Maka keluarlah formula yang keempat, itu ombak selepasnya bukan huruf yang bersabdu.
maka tuan-tuan dan puan-puan boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, kalau ombak selepasnya huruf bersabdu, tuan-tuan dan puan-puan kena baca 6 harakat. Jadi kalau kita tengok pada ayat ini, perkataan ini kan, ni tanda ombak selepasnya ada sabdu tak? Huruf hamzah ni ada sabdu ke tak? Maka jawapannya tidak ada. Bila tidak ada, dia boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Okey. Sebab apa? Sebab dalam hukum dalam formula ni ada mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil, apa lagi? Mak lazim. Mak lazim tu ada banyak. Jadi kita ringkaskan dalam satu formula. Disebabkan itu tuan-tuan dan puan-puan kena mahir, kena ingat formula yang saya tulis ni. Cuma versi yang tak berapa cantik lah, nanti mungkin kita boleh buat cantik sikit. Okey. Jadi mana-mana tuan-tuan dan puan-puan nampak yang ada tanda ombak ni, 1, 2, mana lagi? Okey, atas ni pun sama, 3, 4. Okey, lihat huruf selepasnya. Maksudnya lihat huruf yang berbaris selepasnya. Kalau waw ni dia mat kan, bukan huruf yang ada baris. Maka lihat huruf selepasnya hamzah. Okey, hamzah ni tak ada tak ada sabdu. Sabdu tu yang W tadi ni. Ni W ni. Okey. Maka kalau tak ada, tuan-tuan dan puan-puan terus ingat dalam kepala baca 4 ataupun 5 harakat. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar dekat ataupun baca tadarus Quran nanti kan, dekat surau ke masjid, kalau ustaz yang mengajar tu tanya berapa harakat, tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab lah. 4-5 harakat guna formula ni. Tapi pastikan ingat formula ni. Ingat formula ni. Okey, kalau dalam keadaan ayat kita baca tadi, bermaksud tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Tapi andai kata tuan-tuan dan puan-puan berhenti pada wal ya'khuzu ni, baca 2 je lah. Wal ya'khuzu. Okey. Okey, baik. Kita dah selesai untuk formula-formula ataupun tajwid yang ada lah. Okey, satu lagi. Ada alif lam ma'rifah. Okey, hukum alif lam ma'rifah, iaitu mana yang kita perlu baca lafazkan huruf lam, mana yang kita tak perlu lafazkan huruf lam. Contoh pada lam yang kosong ni, tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu lafazkan. Terus sahaja masuk ke dalam huruf sad yang bersabdu lahumussa. Sebenarnya dalam sabdu ni pun kita boleh buat satu lagi formula sebenarnya. Okay, setiap kali jumpa sabdu, itu nanti kita tambah lah. Kita tambah nanti formula baru. Okey. Jadi kita baca sad, tak baca lam. Okey, terus masuk dalam sad. Di sini alif lam syamsiah. Sebab apa? Sebab kita ada satu lagi lam yang ada tanda mati. Nanti mungkin kita akan jumpa lah. Okey, tak apa, kita teruskan bacaan sebab ayat ni panjang sikit. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Okey, dekat sini saya nak garis dulu sebab nanti kita akan terangkanlah kenapa saya gariskan dekat sini. Okey, tadi kita berhenti dekat sini. Okey, kita lihat ayat yang seterusnya ni, apa hukum-hukum tajwid yang kita boleh ambil. Okey, yang pertama kalau kita lihat pada formula yang pertama, bila kita sebut formula pertama, tuan-tuan dan puan-puan terus ingat yang ni lah, yang atas ni. Okay, formula pertama ni. Okay, semua keadaan ni. Okay, cuma saya sebut tadi, kalau nampak mim kosong, terus je tuan-tuan dan puan-puan dengung. Okay, tak perlu lihat huruf selepasnya. Itu untuk hukum mim. Mim yang kosong ni. Kalau nun kosong ataupun tanwin tidak selari atas bawah, tanwin 99, kena lihat dulu. Selepasnya huruf apa. Okay. Jadi dekat sini kita boleh lihat hukum. Okey, ada nun yang ada tanda mati, maka terus kita tahu kita nak guna formula yang mana, iaitu formula nombor 2. Ini formula nombor 2, formula nombor 2, formula nombor 2. Okey, kalau mim yang ni
Formula nombor berapa ni? Tuan-tuan dan puan cuba komen kat bawah ni. Kalau mim kosong, tanwin tak selari atas. Okay, cuba komen kat bawah. Formula nombor berapa kita nak guna? Yang tadilah formula yang kita dah terangkan tadi, formula 1, formula 2. Dia sama ada 1 ataupun 2 je yang berkaitan dengan mim kosong, mim ada tanda mati, tanwin selari, tanwin tidak selari. Dia berkait dengan formula nombor 1 dan 2 saja tadi. Cuba komen kat bawah kita nak guna formula nombor berapa ni untuk mim kosong, tanwin tidak selari, nun kosong, mana lagi? Okey, nun kosong, tanwin tidak selari, mim kosong. Banyak sebab setiap huruf ataupun formula kita tu sebenarnya banyak. Tuan-tuan dan puan boleh guna. Hampir majoriti boleh digunakan dalam ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran. Cuba komen dekat bawah tu. Mim kosong, tanwin tidak selari, nun kosong. Okay, ataupun ada tak tanwin yang 99? Kita nak guna formula yang nombor berapa? 1 ataupun 2? Tapi sebenarnya dah ada jawapan tadi sebab kita dah sebut awal-awal. Nun ada tanda mati, mim ada tanda mati, kita guna formula nombor 2. Maksudnya yang ni formula nombor 1 lah. Jadi mana-mana formula nombor 2 yang ada mati ni jelas tuan-tuan dan puan kena baca dengan jelas. Okay, tak perlu dah nak fikir huruf apa selepasnya. Bila nampak je tanda-tanda ni, cuma kena ingat lah tuan-tuan dan puan boleh screenshot ni. Boleh screenshot. Kalau nak buat nota sendiri lepas screenshot tu lagi bagus lah, buat lagi cantik. Cuma kena ingat lah formula nombor 2 ni, nombor 1 ini. Okay, yang baru masuk tu nanti kalau tak faham boleh tanya, ataupun boleh tengok lah sesi-sesi sebelum ni, kita ada upload dekat YouTube sebenarnya. Boleh ulang kaji. Okay, kalau mim tanda mati, ada tanda mati, semuanya ni baca jelas. Macam sini lah tadi lah, an hatikum, tak boleh dengung. Yang mana-mana kita sebut jelas tidak boleh didengungkan. Okay, kemudian yang 0000 tadi, nun kosong, mim kosong, tanwin tidak selari, semuanya tuan-tuan dan puan perlu dengung 2 harakat sekiranya selepas huruf tersebut bukan huruf lam dan ataupun selepas huruf tersebut bukan huruf lam ataupun huruf ra. Okay, semuanya jelas kat situ. Jadi tuan-tuan dan puan dapat dengar dah tadi saya baca tu, sebenarnya dah boleh agak yang mana dengung, yang mana tak dengung. Okay, satu lagi saya nak tekankan wahidah. Okay, pada perkataan wahidah, kalau tuan-tuan dan puan nak sambung ikut formula yang pertama lah kan, sebab tanwin tidak selari. Tapi kalau nak berhenti pada perkataan wahidah, pastikan huruf ta ni, ta bulat, ta marbutah ni diberhentikan dengan bunyi ha. Wahidah. Okay. Kenapa kita tak bunyi ta? Sebab kalau bunyi wahidat, itu ta maftuhah, ta yang ini. Ta ni ada 2 bentuk. Macam ni satu, kemudian yang bulat ni. Bulat ni. Tapi kalau bulat macam ni tuan-tuan dan puan jumpa, maka berhentinya wahidah. Sebab ada lagi yang tak tahu sebenarnya. Okay? Mungkin kalau ada sahabat-sahabat yang memang dah baca dia, tak apalah. Sebab ada lagi sahabat-sahabat kita yang tak tahu, yang keliru lagi. Jadi kita nak bagi tahu ta ni ada 2 bentuk, sama ada ta bulat ataupun ta terbuka. Kalau ta bulat, tuan-tuan dan puan nak berhenti, jadi bunyinya seperti ha, wahidah. Kalau di sini ta yang terbuka, ta maftuhah, maka barulah kita bunyikan wahidat. Okay. Baik, okay, jelas setakat tu. Seterusnya ada ombak. Bila ada ombak ni, terus tuan-tuan dan puan ingat dalam kepala formula yang keempat. Yang baru masuk tu boleh tengok formula ni. Ni formula keempat. Tanda ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Ombak selepasnya bukan huruf yang bersabdu, bukan huruf yang bertasydid, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Macam dekat contoh ni lah. Ni, hamzah ni tidak ada sabdu, hamzah ni tidak ada sabdu. Maka kedua-duanya kita baca 4 ataupun 5 harakat. Kita tak baca 6. Kita tak baca 6 harakat. Okey. Dah jelas dekat situ, insya-Allah. Okey, untuk hukum tajwid memang senang saja. Okey, dekat sini saya garis tadi kan. Supaya apa? Untuk tuan-tuan dan puan berikan perhatian bila mana huruf hamzah dan juga huruf ain berada bersebelahan. Sebab apa? Sebab kalau tidak berhati-hati, tuan-tuan dan puan berkemungkinan akan menyamakan kedua-dua huruf ni. Hamzah ni jadi ain ataupun ain ni jadi hamzah. Contoh, kalau hamzah ni jadi ain, innallaha a'adda, dua-dua jadi ain. Tak boleh lah, sebab sebenarnya hamzah
satu, ain satu. Ataupun tuan-tuan baca hamzah. Innallaha a'ad, innallaha a'adda. Itu dua-dua hamzah. Jadi bezakan hamzah dan ain. Sebab apa kena hati-hati? Sebab hamzah dan ain ni makhrajnya iaitu makhraj halqum yang keluar pada kerongkong. Tetapi ada peringkat kan, dalam halqum tu kita ada pembahagian yang mana paling atas, mana paling bawah. Macam hamzah ni berada paling bawah, ain ni di pertengahan kerongkong. Jadi tempat keluarnya ada sedikit perbezaan, maka tuan-tuan dan puan kena bezakanlah. Kalau tuan-tuan dan puan belajar makhraj huruf, maka setiap sebutan huruf tu pastikan berbeza dengan huruf-huruf yang lain. Contoh hamzah dengan ain bunyi lain. Contoh lagi, ha ni dengan ha yang satu lagi, ha pedas ni, hi. Pastikan bunyi dia ada perbezaan. Untuk permulaan bila baru belajar, pastikan pastikan ada beza saja. Kalau kurang tepat tu tak apa. Okey? Boleh praktik lagi lah. Yang penting tuan-tuan dan puan dapat bezakan setiap bunyi huruf hijaiyah tu. Okey. Jadi dekat sini innallaha a'ad. Dia berbeza. Ni bawah, ad atas sedikit. Dalam halqum tu lah. Boleh lihat dalam video yang keberapa, 4 letters ke 3 letters. Boleh tengok dekat situ video makhraj huruf. Ada diterangkan dekat situ di mana keluarnya huruf hamzah, huruf ain ni. Okey, jadi selesai untuk hukum tajwid. Sebab ayat ni panjang, jadi lama sikit lah kita ambil masa kan. Ayat ni saja pun dah separuh muka surat. Ni kita tak baca lagi ni rasa. Dah. Okey. Baik, kita lihat pada terjemahan pula, apa yang kita boleh faham, apa yang kita boleh pelajari daripada ayat yang kita baca. Dan apabila engkau, yakni Muhammad, engkau dekat sini, wa iza kunta, dekat sini maksudnya Nabi Muhammad lah, berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan daripada mereka berdiri, yakni solat bersama denganmu, dan menyandang senjata mereka. Ini ayat ni berkaitan dengan cara untuk solat. Kalau tuan-tuan dan puan pernah dengar solat khauf. Khauf, K-H-A-U-F kalau bahasa Melayu lah. Solat khauf iaitu solat ketika mana ketakutan ataupun ketika berperang. Ketika berperang ataupun ketika ketakutan. Sama ada berperang ataupun contohnya binatang buas ada dan sebagainya. Tapi dalam ayat ni berkaitan dengan ketika peperangan lah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW banyak peperangan. Jadi ada guideline dia. Menunjukkan bahawa solat tu mesti dilakukan tidak kira apa keadaan. Solat itu mesti dilakukan sama ada peperangan ke ataupun sakit dan sebagainya, wajib dilaksanakan. Tidak ada pengecualian. Cuma kaedahnya berbeza-beza. Ada keringanan rukhsah, kita panggil rukhsah, keringanan dalam setiap keadaan tersebut. Jadi maka hendaklah segolongan daripada mereka berdiri solat bersama denganmu dan menyandang senjata. Jadi ketika mana nak solat dalam keadaan perang tu, Nabi Muhammad SAW akan jadi imam. Kemudian katakan ada dua saf, saf yang pertama dan juga saf yang kedua. Saf yang pertama akan mengerjakan solat, maksudnya bertakbiratul ihram bersama dengan imam, bersama dengan Nabi lah waktu tu. Kemudian apabila mereka yang solat bersama denganmu, iaitu yang pada saf yang pertama tadi, sujud, telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah daripada belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum solat, lalu mereka solat denganmu. Lepas yang satu grup tadi dah sempat satu rakaat bersama dengan Nabi Muhammad SAW, maka datang lagi satu grup untuk solat, untuk bersama-sama dengan Nabi SAW. Waktu tu Nabi dah rakaat kedua lah, yang baru masuk tu baru rakaat pertama. Dalam huraian kaifiyah ataupun cara untuk solat khauf ni sebenarnya ada beberapa keadaan lah. Contohnya dalam keadaan musuh di hadapan betul-betul, ataupun dalam keadaan musuh yang bukan berhadapan dengan kita. Kalau tuan-tuan dan puan boleh tengok, ada dalam ikut mazhab Syafi'i dalam kitab fiqh Mahaji kan. Fiqh Mahaji yang famous diajar dalam kuliah-kuliah surau masjid tu. Ada diterangkan keadaan bila mana musuh berada di hadapan ataupun musuh berada di sekitar, maksudnya tidak berhadapan dengan kiblat kita ni.
Okey, cuma secara umumnya disebutkan dalam ayat ni cara dia, dan hendaklah mereka bersiap sedia dan menyandang senjata mereka. Jadi waktu mereka solat pun mereka kena pegang apa orang panggil tu, senjatalah, aslihatahum tu. Senjata mereka, senapang ke kan, pistol ke, kena pegang. Kenapa kena pegang? Sebab sebagai bersiap sedia. Bersiap sedia sebagai apa orang panggil, langkah berjaga-jaga. Macam tu. Orang-orang kafir ingin agar kamu lalai terhadap senjatamu dan harta bendamu. Sebab apa? Sebab orang kafir, iaitu musuh yang nak lawan tentera Islam waktu tu, mereka ini sangat sukalah kalau tentera Islam ni lalai. Kononnya masa solat tu mereka tidak sedar kan yang berlaku. Jadi Allah ingatkan dalam ayat ini supaya tentera Islam itu berhati-hati. Okay? Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan kerana hujan atau kerana kamu sakit, dan bersiap sedialah kamu. Tapi ada pengecualian. Okay? Dalam ayat ni kita fahami, dalam keadaan solat yang perlu pegang senjata tu, kena pegang, memang kena pegang, tetapi boleh, okay? Boleh letak senjata, maksudnya letak dekat bumi lah, dekat tanah tu. Okay? Kalau mendapat satu kesusahan, contohnya hujan, matar tadi disebutkan, azam mim matarin, ni matar, satu kesusahan, hujan ataupun kerana sakit kan. Waktu berperang mungkin ada yang cedera kan, ada yang cedera dan sebagainya, maka boleh letakkan senjata. Tapi yang tak ada kesusahan, bukan waktu hujan ataupun tidak sakit dan sebagainya, perlu menyandang senjata tersebut. Dan bersiap sedialah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu musuh-musuh yang menentang. Okay, sebenarnya ada nota-nota dekat sini kalau kita nak baca 219 ni, berkaitan dengan sujud. Menurut sebahagian besar mufassir, jika telah selesai satu rakaat, maka diselesaikan satu rakaat lagi sendiri, dan Nabi SAW duduk menunggu kelompok yang kedua. Ini berkaitan dengan kaifiah lah. Kalau kita nak huraikan dekat sini, caranya jadi panjang. Tuan-tuan perempuan boleh je search dekat mana-mana YouTube ke, okay, ada berkaitan dengan solat khauf. Solat khauf nama dia, KHAUF. Waalaikumsalam Puan Siti Aminah. Okay, cuma nak bagi tahu dalam Al-Quran dah terangkanlah ada cara ataupun solat khauf. Mungkin tuan-tuan perempuan dah pernah dengar sebelum ni, kan, ataupun yang baru first time dengar, rupanya ada solat ketika takut. Okay, 220 ni apa? Rakaat yang pertama, sedangkan rakaat yang kedua mereka selesaikan sendiri dan mereka akhiri solat bersama-sama Nabi. Ni berkaitan dengan kafiah jugalah, kita tak terangkan secara detail kat sini. Okay, kalau tak jadi panjang. Okey, cumanya kalau keadaan tersebut, ini kalau keadaan musuh tu tidak menyerang kan. Kalau keadaan musuh tu menyerang, boleh je semayang ikut kemampuan waktu tersebut. Kan, sebab dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah kan, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Maksudnya boleh semayang ketika ketakutan tu, boleh semayang sama ada atas kenderaan ataupun secara berjalan tu. Maksudnya tak stay pada tempat yang sama lah. Ikut keadaan yang tertentu. Okey, itu sajalah untuk huraian secara ringkasnya. Cuma pengajaran yang kita boleh ambil dalam ayat ni, okey, untuk kita sama-sama dalam kehidupan kita sekarang, mungkin kita tidak termasuk dalam golongan orang yang berperang ataupun dalam keadaan yang disebutkan tadilah. Jadi apa yang kita boleh ambil dalam ayat ni pun jelas bahawa mereka ni walaupun dalam keadaan berperang, mereka masih lagi solat secara apa? Secara berjemaah. Okay, secara berjemaah. Macam mana kita tahu? Sebab Nabi jadi imam dan yang lain tu ikut di belakang, sama ada ikut pada rakaat pertama ataupun ikut pada rakaat yang kedua. Maka dekat situ kita tahu mereka ni solat secara berjemaah. Okay, jadi dalam keadaan ini pun, dalam keadaan ketakutan, kesusahan ni pun, mereka solat secara berjemaah. Apatah lagi kita dalam keadaan aman. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak solat sekurang-kurangnya secara berjemaah, walaupun untuk permulaan di rumah, kan, untuk kaum lelaki lah. Tetapi yang lebih afdal untuk lelaki, pergilah surau masjid kan. Kadang-kadang tak jauh pun surau masjid tu, 1, 2, 3, 4 langkah dah sampai. Jadi dalam ayat ni kita boleh ambil pengajaran bahawa kepentingan solat berjemaah itu, dan juga yang paling penting adalah kepentingan dan kewajipan solat tidak gugur walaupun dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan ketakutan seperti yang disebutkan tadi.
Maka kalau pada hari ini kita lihat ramai yang meninggalkan solat, adakah mereka itu berlakunya peperangan ataupun dalam keluarga mereka tu berlaku sentiasa takut dan sebagainya? Maka tidak ada alasan sebenarnya untuk mereka meninggalkan solat. Kerana apa? Kerana dalam ayat ni pun waktu peperangan Allah wajibkan bagi mereka ini melakukan solat. Melakukan solat. Maka tidak ada alasanlah untuk meninggalkan solat walaupun satu rakaat. Okey, dah. Itu pengajaran yang kita boleh ambil lah. Jadi kita baca tu, kita faham, kemudian kita ambil pengajaran untuk yang bersesuaian dengan kehidupan kita lah. Kan, kalau kita bukan berperang, maka kita lihat pada konteks yang menyesuaikan dalam kehidupan kita seharian. Bahawa pentingnya jemaah dan juga pentingnya solat. Bukan penting, wajib lah. Wajib solat 5 waktu tersebut. Okey, baik. Kita teruskan ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita lihat pada hukum tajwid yang ada. Okey, kalau tadi kita kurang explain berkaitan dengan alif lam kan. Okey, tak apa, dalam ayat ni kita explain. Lam kosong, okey, lam kosong, lam kosong, lam kosong. Okey, lam okey, satu lagi ini lam ada tanda mati. Jadi dua perbezaan keadaan ini menggambarkan dua cara baca yang berbeza. Maka tuan-tuan dan puan yang belum tahu, kena fokus dekat sini. Mana-mana lam yang kosong, tuan-tuan dan puan tidak perlu lafazkan. Maksudnya tak perlu sebut huruf lam yang kosong ni. Kalau huruf lam ada tanda mati, barulah tuan-tuan dan puan perlu melafazkan huruf lam. Okey, contoh dia kat sini. Qadaitumus sa, terus masuk dalam huruf sad. Kita tak sebut lam. Itu maksudnya tidak perlu lafaz. Okay, kalau kita baca qadaitumul salah, itu melafazkan huruf lam, maka salah. Okay, mana-mana tuan-tuan dan puan nampak je huruf lam yang kosong ni, abaikan huruf lam ni seperti seolah-olah tidak ada. Tetapi kalau lam ada tanda mati, tuan-tuan dan puan perlu lafazkan dia. Kanat alal, lal, itu bunyi huruf lam tersebut lah. Sebab huruf lam ni perlu dilafazkan. Okay, kalau di sini kita panggil alif lam qamariyah, di sini alif lam syamsiyah. Okay, yang penting tuan-tuan dan puan tahu cara baca dia. Okay, lagi. Okay, kita lihat pada tanwin yang tidak selari ni, 1, 2, 3 kan, ataupun nun kosong. Maka tuan-tuan dan puan terus fikir dalam kepala nak guna formula yang nombor berapa? Nombor 1. Okay, ulang sekali lagi sebab ada sahabat-sahabat yang baru masuk kan. Ni, guna formula nombor 1 ni. Nun kosong, tanwin tidak selari atas bawah, tanwin baris depan 99. Okay, mana-mana yang tuan-tuan puan nampak yang ni, tengok. Selepasnya huruf lam ataupun ra. Kalau bukan, boleh dengung. Kalau selepasnya huruf lam ataupun ra, tak boleh dengung. Boleh screenshot lah yang baru masuk tu, yang tak jelas lagi cara baca. Okay, kalau yang nun ada tanda mati, tanwin atas bawah selari, tanwin depan 69, tak boleh dengung. Sebab apa? Kena baca izhar, iaitu jelas. Okay, jadi mana-mana tuan-tuan dan puan nampak je dalam ayat ni, ataupun ayat-ayat lain lah, sama je. Formula tu boleh guna je kat mana-mana. Okay, nampak je. Dekat sini contoh mim mati, ada tanda mati, maka jelas tum. Kalau yang ni tadi na kita dengung 2 harakat. Ni qiyamau wa, kena dengung 2 harakat. Tapi dekat sini masuk dalam waw lah, sebab dia idgham ma'al gunnah. Cuma nak bagi tahu kena dengung dekat sini, sebab selepas ni bukan lam ra kan. Ni pun sama. Mana-mana tuan-tuan dan puan jumpa benda yang sama sahaja. Sebab itulah saya selalu sebut tajwid itu mudah untuk kita pelajari secara teorinya. Kan, cuma dari segi pendetailan untuk sebutan makhraj, sifat huruf, okey, cukup harakat ke tidak, itu perlu penelitian lah, kalau boleh talaki lah, okey, dengan guru masing-masing. Innas salah, okey, sabdu, okey, satu lagi nun yang bersabdu, mim yang bersabdu wajib dengung 2 harakat. Okey, kalau huruf lain yang bersabdu tak perlu dengung. Sini kan tumus solat kita tak dengung. Mim ataupun nun yang bersabdu saja. Itu saja. Wajibul gunnah. Okey, baik. Okey, satu lagi saya nak sentuh. Kita belum sentuh lagi berkaitan dengan qalqalah, iaitu
pada perkataan di sini fa idza tuma'nantum. Huruf ta ni salah satu daripada kita panggil apa tuan-tuan dan puan, huruf qalqalah. Qalqalah ni apa maksudnya? Huruf yang mana keadaan yang kita perlu lantunkan. Okey, cuma syarat qalqalah tu huruf tersebut mestilah sukun lah. Tapi sebelum kita tahu, kita kena ingat huruf qalqalah tu apa. Okey, tuan-tuan dan puan kena ingat formula ni. Okay, boleh screenshot lah yang baru join ataupun yang tak pernah tahu qalqalah tu apa, screenshot dulu. Screenshot dulu. Okay, apa huruf qalqalah tu? Huruf qalqalah ada 5 sahaja. Ba, jim, dal, qaf dan juga huruf ta. Okay, selain daripada huruf ini, tuan-tuan dan puan-puan dilarang untuk melantunkan ataupun qalqalahkan. Nanti saya tunjuk macam mana cara qalqalah lantunan tu. Okay, cuma tuan-tuan dan puan kena ingat baju dakota sahaja. Ini formula dia lah atas ni. Untuk tuan-tuan dan puan-puan ingat baju dakota. Okey, kalau orang tanyalah huruf qalqalah apa? Apa huruf qalqalah? Tuan-tuan dan puan-puan jawab ni, baju dakota. Sebab apa? Ba ni ba. Ju jim. Da ni huruf dal. Qa ni huruf qaf. Ta ini huruf ta. Jadi formula ni cukuplah 5 huruf qalqalah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa huruf dot, ada ada tanda mati, za ada tanda mati, nun ada tanda mati, mim ada tanda mati, ini bukan huruf qalqalah. Sebab apa? Sebab 5 ini sahaja. Maka tuan-tuan dan puan kalau lihat dekat sini, huruf ta kan termasuk dalam qalqalah tadi. Baju dakota, ta, huruf yang terakhir tadi dalam formula tu. Okey, maka lantunkan fa idza itu lantunan. Cuma lantunan tu kita bukan buat-buat. Dia terjadi secara semula jadi. Macam mana dia boleh terjadi secara semula jadi? Sebab terlepasnya lidah kita yang kena pada makhraj huruf ta tu terlepas daripada tempat keluar dia tu. Dia terlepas. Fa idza masa kita lepas lidah tu pada makhraj huruf ta, di situlah terhasilnya bunyi qalqalah. Fa idza maka dekat situ terhasillah bunyi huruf qalqalah dengan semula jadi. Bukan kita buat-buat bukan kita fa idza ta. Itu dah jadi macam ada baris fa idza ta baris atas. Okey, kalau kita nak detailkan lagi panjang ataupun harakat qalqalah itu adalah separuh daripada harakat baris. Contohnya lah, katakan ta ni ada baris atas fa idza ta kan. Kalau kita sebut ta itu harakat untuk huruf berbaris. Kalau lantunan dia separuh fa idza ta. Dia sekejap ta. Itu separuh daripada sebutan huruf yang berbaris. Itu detail sikit lah. Yang penting tuan-tuan dan puan tahu dekat sini kena baca melantun macam tu. Okey, baik, selesai. Okey, cuma satu lagi dekat sini kan, kanat. Kalau tuan-tuan dan puan dengar saya baca tadi kan, innas salata kanat alal, itu bukan qalqalah. Itu kita panggil dalam sifat huruf kita panggil hamas. HAMS, bukan hamas pejuang tu, hamas HAMAS. Tu hamas pejuang kan. Ni hams HAMS. Itu tuan-tuan dan puan akan belajar dalam tajuk sifat huruf. Okey, tak apalah, cuma nak bagi tahu itu bukan qalqalah, itu hanya sifat kepada huruf ta, itu hamas. Bukan sifat qalqalah nama dia. Sebab qalqalah ingat ada 5 huruf sahaja. Okey, baik. Selesailah untuk tajwid, insya-Allah dah selesai setakat tu saja. Kita ringkas dan juga padat. Tuan-tuan dan puan kalau ada soalan, tak faham dan sebagainya, boleh saja tanya dekat bawah. Okey, lihat kepada terjemahan ayat yang kita baca tadi. Okey, ayat ni pendek je. Seterusnya, apabila kamu telah menyelesaikan solatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kalau dah selesai solat, dalam konteks yang ayat ni, dah selesai solat, maka para tentera Islam, tentera yang beriman, sentiasalah ingat kepada Allah, sama ada waktu mereka berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring, waktu rehat. Kan? Okey. Jadi sebab apa? Sebab kalau tentera bukan Muslim ataupun tentera kufar, mereka itu memang satu tidak solat, satu lagi mereka memang tidak akan ingat kepada Allah SWT. Maka beza tentera Islam dan juga tentera yang bukan Muslim, iaitu mereka yang Islam dan juga beriman, mereka sentiasa
ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Kemudian tidak ada rasa takut ataupun dah tenang kan, peperangan dah habis dan sebagainya, maka laksanakan solat seperti mana biasa kan, berwudu, okey, solat 4 rakaat bukan dikosarkan kan, macam tu. Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sebab kenapa mereka ini diwajibkan solat juga walaupun dalam peperangan? Sebab apa? Sebab solat itu ada waktu-waktu dia kan. Subuh waktu pagi itu kan, Zuhur tengah hari ataupun ke petang, menghala ke petang. Asar tu menghala ke maghrib, kemudian maghrib dan juga isyak. Semuanya ada waktu-waktu yang tertentu. Maka mereka ini perlu laksanakan walaupun dalam keadaan peperangan, perlu laksanakan dalam waktu yang telah ditetapkan tersebut. Disebabkan itulah mereka perlu wajib melakukan solat walaupun dalam keadaan berperang. Cumanya ada rukhsah ataupun keringanan bagi mereka dalam keadaan-keadaan tertentu. Sakit dan sebagainya pun ada rukhsah dia kan. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Tak mampu berbaring, isyarat. Macam tu. Okay, yang penting kena solat. Dan solat itu mestilah di dalam waktu. Janganlah pula kita solat subuh tetapi dah nak masuk waktu lain. Waktu apa? Waktu duha kan. Zuhur kita semayang memang dalam waktu tapi dah hujung-hujung dah nak masuk asar. Asar sekarang dalam 4.50 kan, kalau KL lah 4.50. Semayang zuhur 4.45, dah hujung-hujung waktu. Maka kita ingat ayat ini, maka kita solatlah di dalam waktu dan solatlah di awal waktu. Okay? Jangan utamakan urusan keduniaan kita berbanding dengan urusan kita dengan Allah SWT, iaitu solat lah. Dan sebab itu jugalah Allah SWT syariatkan solat ini ada waktu dia. Contoh pagi, subuh, kita akan ingat lah. Maksudnya kita solat tu kita ingat kepada Allah SWT. Lepas tu kita bekerja kan, kerja. Lepas tu kita stop rehat, ada solat zuhur pula. Supaya Allah SWT nak kita sentiasa ingat kan zuhur. Lepas tu kita kerja balik, kerja. Sebelum balik kerja ada solat asar pula. Lepas tu kita solat asar. Lepas tu lepas balik kerja, siap-siap semua, makan-makan ke apa, ada solat maghrib pula. Maka dalam seharian kita 24 jam tu berulang-ulang dengan setiap waktu itu selang-selinya adalah waktu solat. Maka daripada situ kita dapat tahu bahawa Allah SWT nak sebenarnya kita sentiasa ingat kepada dia. Kita sibuk dalam urusan kita seharian kan, kadang-kadang balik itu sampai malam, tapi di pertengahan kerja kita tu mesti ada solat. Maka utamakan solat, tinggalkan kerja kita dahulu, utamakan solat tersebut. Dan satu lagi, janganlah kita tergesa-gesa sangat untuk terus, orang panggil apa, terus beredar ketika mana kita selepas solat. Itu antara pesanan ataupun nasihat untuk diri saya sendiri dan sahabat-sahabat kita, terutama yang bekerja. Assalamualaikum, salam. Surah apa ni Ustaz? Ni surah An-Nisa. Kita masih lagi dalam surah An-Nisa. Okay? Puan ke tuan? Paiji 28. Surah An-Nisa. Kita belum masuk Al-Ma'idah. Al-Ma'idah nanti insya-Allah kita masuk juzuk 6 nanti. Okey. Jadi bila mana waktu kita bekerja, maka berhentilah bila masuk waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Terus berhenti, ambil wuduk dan solat secara berjemaah. Dengan sahabat-sahabat office dan sebagainya. Kalau ada surau, pergi surau. Ada masjid, pergi masjid. Okey. Jadi dalam waktu ini, apa tadi yang nak sebut? Okey, lepas solat tu, tuan-tuan dan puan janganlah tergesa-gesa kecuali memang ada urusan. Sebab selepas salam tu, apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, iaitu kita kena zikir, kita kena berzikir. Kan ada zikir-zikir yang sahih daripada Nabi SAW yang buat selepas, maksudnya kita panggil zikir khusus selepas solat. Zikir khusus selepas solat ni ada zikir-zikir yang Nabi Muhammad SAW amalkan. Tuan-tuan dan puan boleh lihat ataupun rujuk dalam kitab kecil, kitab amalan zikir harian. Tuan-tuan dan puan boleh search, nama dia Perisai Muslim. Tuan-tuan boleh dapatkan PDF Perisai Muslim tu dekat internet, search je PDF Perisai Muslim. Dalam kitab kecil tu, tuan-tuan dan puan dapat lihat zikir-zikir ataupun doa-doa bermula daripada bangun tidur sehinggalah kita tidur balik dan sebagainya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kenapa kita pentingkan bacaan ataupun zikir yang daripada hadis-hadis yang sahih? Supaya kita dapat betul-betul ikut apa yang Nabi Muhammad SAW baca dalam waktu-waktu tertentu. Sebab kenapa kita nak kena ikut yang tu? Sebab sebagai bukti yang kita cinta kepada
Nabi Muhammad SAW. Macam mana kita cakap kita cinta kepada Nabi tapi kita tidak buat ataupun laksanakan tepat seperti mana Nabi Muhammad SAW suruh, kan? Ada zikir-zikir contoh lepas semayang, selepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir 3 kali, kan? Astaghfirullah, 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 atau Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, dan seterusnya. Kalau tuan-tuan puan perhatikan di mana-mana masjid ataupun surau, setakat yang saya perhatikan lah, okay? Untuk amalan zikir yang Nabi Muhammad SAW buat selepas solat jarang diamalkan. Yang tuan-tuan dan puan lihat sekarang ni, contoh lepas Fatihah, lepas solat terus baca Fatihah, itu tidak menepati step ataupun cara Nabi Muhammad SAW zikir selepas solat. Bukan salah baca Fatihah, tapi bukan letaknya zikir Fatihah itu bukan terletak pada zikir selepas solat. Maka tuan-tuan dan puan rujuklah pada saya sebut tadi, perisai Muslim tu ada zikir selepas solat tu, rujuk ke situ. Kalau boleh nak baca lebih detail, buka kitab Al-Azkar, Al-Azkar Imam Nawawi. Okey, jelaslah dekat situ. Maka dalam keadaan, okey, katakanlah tadi tuan-tuan dan puan ada kerja, kan, selepas salam istighfar 3 kali, kena bangun, kan, kena bangun. Maka boleh berzikir ketika bangun, tapi jangan lupalah untuk zikir, teruskan zikir ketika kamu berdiri, duduk dan berbaring. Kena zikir. Kalau doa selepas solat tu sebenarnya, kalau kita nak bandingkan doa selepas solat dan juga zikir selepas solat, yang lebih utama adalah zikir selepas solat. Sebab apa? Sebab dalam solat itu pun sebenarnya doa. Solat itu maksudnya doa. Dalam sujud kita digalakkan untuk banyak berdoa. Maka kalau kita lepas solat tu terus berdoa, maka tidak menepatilah step yang sepatutnya, iaitu kita kena zikir dulu. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Jamiah, kat kedai ada jual tak Ustaz? Kat kedai saya ada. Cuba carilah dekat Popular ke MPH ke, biasanya ada tu. Cuma kalau nak senang, kalau macam saya selalu cari dekat internet dulu. Kalau ada PDF tu terus je boleh baca, kan, ataupun kita boleh bawa dekat mana-mana. Tulis je PDF perisai Muslim. Ataupun ada satu lagi, kalau versi Indo nama apa saya lupa, ada nama lain tapi dia punya isi dia berkaitan dengan bacaan zikir-zikir yang sahih. Boleh tengok dekat situ. Okey, baik. Panjang pula kita uraian tu. Okey, sikit lagi kita nak habis waktu dah. Kita lajukan sikit. Auzubillahi. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Okey, bila dah hujung-hujung ni tuan-tuan dan puan dah mahir lah, insyaAllah. Untuk formula-formula ni yang baru masuk tu boleh screenshot ataupun nanti tengok je ulangan balik. Sebab setiap kali sesi live pagi ni insyaAllah saya akan upload dalam YouTube. Tuan-tuan dan puan boleh pilih yang playlist live TikTok. Dekat situ kita ada sesi-sesi sebelum ni. Tuan-tuan dan puan nak tengok sesi sebelum, nak belajar tajwid ni, guna formula ni, dan juga ayat-ayat kita baca tu tentang apa pengajaran kita boleh ambil, boleh tengok dekat situ. Semoga dapat manfaat lah, kan. Saya pun insyaAllah dapat pahala juga kalau tuan-tuan dan puan dapat belajar sesuatu daripada recording tersebut. Okay, jadi nun kosong, mana-mana nun kosong kita dah sebut tadi, guna je formula yang pertama. Okay, ombak ni terus baca 4-5 harakat, sebab hamzah ni tidak ada sabdu, kan. Okay, fi bertiga, ba ni huruf qalqalah, lantunkan. Okay, cuma tuan-tuan dan puan kalau lihat kat sini kita ada hamzatul wasal kat sini. Kalau kita sambung fi dengan ibtiga ni tak perlu bariskan lah. Okay, kalau tuan-tuan dan puan guna Quran yang ada color ni, mana-mana yang dibuat color macam suram ni, warna kelabu lah, kan, kelabu ni abaikan dalam bacaan. Fi bertiga tak perlu baca, fi ibtiga tak perlu. Cuma kalau tuan-tuan contohlah katakan berhenti pada perkataan fi, nak mula pada perkataan ibtiga ni, nak bariskan atas ke depan ke bawah ke hamzah wasal ni, tuan-tuan dan puan rujuk pada video saya buat dekat TikTok ni, video ketiga ke kedua ke yang latest tak ingat. Tuan-tuan dan puan lihat tajuk cara membariskan hamzah wasal, boleh tengok dekat situ. Saya dah jelaskan macam mana cara nak bariskan hamzah wasal ketika nak mulakan bacaan pada kalimah tersebut. Al-Fatihah dan bacaan antara dua sujud
itu sendiri doa yang paling baik hayati dan mohon sungguh-sungguh. Betul kan. Setiap doa-doa yang dalam ataupun bacaan dalam solat itu adalah bacaan yang baik, yang sepatutnya memang kita kena fahamlah apa yang kita sebut dalam solat tu. Barulah dia akan jadi doa. Kalau kita doa benda yang kita tak faham, contohlah orang tu minta sesuatu dekat kita tapi dia sendiri tak faham apa yang dia minta, macam mana kita nak bagi? Macam itulah. Ustaz boleh download perisai Muslim. Ustaz boleh download perisai Muslim. Tuan Paiji ni statement ke ataupun tanya ni? Statement kot sebab tadi dah tanya. Memang boleh download dekat situ. Kalau nak beli fizikal boleh carilah dekat kedai ke Shopee pun banyak. Okey, kita selesailah tajwid. Cuma dekat sini kita nak sentuh ada ma'arij ili sukun. Ya rujun, tuan-tuan dan puan boleh baca 2, 4, 6 harakat. Okey, mana-mana sebelum huruf yang nak dimatikan ni ada huruf mat. Okey, ada huruf mat. Waw, alif, ya. Okey. Sebelum huruf yang kita nak matikan ni, huruf ni berbaris lah. Sebelumnya ada huruf mat. Waw, alif, ya ke. Maka tuan-tuan dan puan boleh baca 2, 4, 6 harakat. Nama dia ma'arij li sukun. Ma'arij li sukun. Cuma terjadi bila mana kita nak wakaf pada perkataan tersebut lah. Kalau kita sambung dia jadi 2 je, jadi mat asli biasa. Okey, hakimah, mauquta. Okey, semua ni ada tanwin baris atas, maka kita panggil mat iwad, iaitu kita baca dengan 2 harakat. Cuma dekat sini tak ada masalah sebab ada alif kan. Cuma ada sesetengah perkataan tuan-tuan dan puan dapat lihat tidak ada alif tetapi tanwin baris atas, maka perlu juga baca 2 harakat. Contoh perkataan nisaa, okey. Nisaa, ma'a. Di situ tidak ada alif tapi perlu baca 2 harakat juga sebab tanwin baris atas. Kalau tanwin baris bawah depan ke tak perlu, matikan terus. Ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Itu yang mana tu? Yang hamzah wasal tadilah. Mungkin yang Puan Azmi cakap. Okey, kita tengok pada terjemahan. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, yakni musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan juga. Maka dalam ayat ni Allah SWT bagi tahu kepada tentera-tentera Islam, janganlah rasa macam lemah, semangat, putus asa dan sebagainya dalam memerangi ataupun mengejar musuh mereka ataupun orang-orang kufar waktu tersebut. Jika kamu menderita kesakitan, kalau tentera Islam ni menderita sakit, cedera dan sebagainya, ketahuilah bahawa orang musuh juga menderita kesakitan juga. Sebagai motivasi lah, maksudnya bukanlah kita orang Islam, orang tentera Muslim sahaja yang rasa sakit ataupun rasa susah ataupun rasa cedera dan sebagainya. Okey. Cumanya ada perbezaan sebagaimana yang kamu rasakan. Sedangkan kamu masih dapat mengharapkan daripada Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Tetapi tujuan ataupun pengharapan untuk tentera Islam dan juga tentera kafir berbeza. Kalau orang kafir, harapan dia bukan ataupun peperangan itu bukan kerana Allah tetapi kerana dunia. Contohnya apa? Harta rampasan. Kan, kemenangan dalam peperangan tu untuk harta rampasan ataupun benda-benda keduniaan lah. Kalau orang Islam, tentera Muslim, okay, berperang kerana Allah, pergantungan hanya kepada Allah, iaitu berperang kerana nak menegakkan agama Allah. Walaupun kalah dan sebagainya dalam sesetengah peperangan, maka masih lagi mendapat ganjaran yang besar. Kan, sama ada dia mati ataupun kalah ataupun menang dan sebagainya, masih dapat ganjaran yang besar. Itu perbezaan dia. Okey. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Untuk kita fahami dalam ayat ni, ada waktu yang kita rasa susah, ada waktu kita sakit, ada waktu kita rasa tak happy dan sebagainya, tapi bersabar. Janganlah kita mudah putus asa, janganlah kita rasa macam dunia ni dah tak adil bagi kita ataupun dunia ni dah sempit dan sebagainya. Sebab apa? Sebab orang lain pun ada rasa penderitaan seperti mana kita, malah ada yang lebih teruk lagi sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila mana kita sabar, Allah SWT berikan pahala kepada mereka yang bersabar. Jadi bila ditimpa kesusahan dan sebagainya, ingatlah bahawa Allah akan bagi ganjaran terhadap kesabaran ataupun ujian yang kita hadapi. Tapi dengan syarat kita kena sabar, minta pertolongan Allah SWT. Okay, jangan berputus asa. Okay, terus ayat yang terakhir insyaAllah. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Okey, ada banyak tuan-tuan dan puan jumpa ombak kan? Formula yang keempat. Ombak, 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 ombak. Okey, selepasnya bukan huruf sabdu, maka tuan-tuan dan puan baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, mat jaiz mufasil, mat jaiz mufasil, mat jaiz mufasil, mat jaiz. Ni mat wajib muttasil sebab satu perkataan yang sama. Mat bertemu dengan hamzah. Okey, cuma sama je bacaan dia 4 5 harakat. Okey, apa lagi? Nun kosong. Okey, cuma selepas nun kosong ni kan kita guna formula yang nombor 1. Tapi selepasnya huruf lam, maka tak boleh dengung. Kena ingat dekat sini. Kalau tuan-tuan puan ingat formula ni, jangan lupalah. Kita ada hujung ni lagi. Selepasnya kalau huruf lam dan ra tak boleh dengung. Kalau selepasnya bukan X ni bukan lam ra, maka dengung. Okey, macam dekat sini tak boleh dengung lah sebab selepasnya huruf lam. Jadi caranya abaikan nun ni masuk dalam lam. Wala takul lil kha, wala takul lil kha. Okey, boleh faham? Okey. Jelasnya dekat situ kita baca dengan idgham bila gunnah, memasukkan ke dalam huruf lam bila tanpa gunnah, iaitu tanpa dengung. Okey. Dan ada juga dekat sini alif lam qamariyah, lam ada tanda mati, perlu dilafazkan. Okey, itu saja untuk tajwid. Kita lihat yang terakhir insya-Allah, terjemahan ayat 105. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab, yakni Al-Quran, kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang, yakni orang yang tidak bersalah, kerana membela orang-orang yang berkhianat. Ni ada nota ni panjang ni. Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan pencurian. Okey, sebab dalam ayat ni ada asbabun nuzul. Kita panggil asbabun nuzul, iaitu sebab ayat ini diturunkan, iaitu berkaitan dengan kes, ada satu kes kecurian lah. Kes kecurian. Tapi kalau nak huraikan panjang, tuan-tuan dan puan boleh search asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 105. Okey, dalam ayat ni Allah SWT bagi tahu yang Quran itu diturunkan. Okey, bermaksud Al-Quran itu bukan daripada Nabi, tetapi diturunkan daripada Allah SWT. Itu yang pertama. Kemudian membawa kebenaran, apa-apa yang diceritakan, hukum hakam, syariat dan sebagainya dalam Al-Quran adalah yang benar, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad SAW diajar oleh Allah SWT berkaitan dengan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, untuk dia menghukum sesuatu keadaan tu kan, berdasarkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Maksudnya berhukum dengan apa yang Allah SWT dah ajar kepada Nabi. Maksudnya tidak boleh menghukum seseorang berdasarkan yang lain daripada Al-Quran. Okay, itu adalah hukum Islam lah. Okay, dalam ayat ni yang berkaitan dengan asbabun nuzul, kes kecurian tu kan, Nabi hampir-hampir nak menuduh, ataupun Nabi hampir-hampir nak menuduh orang Yahudi yang mencuri mencuri barang tersebut. Dalam kisah tu lah, tuan-tuan dan puan boleh search. Okay? Jadi Allah SWT turunkan ayat ini. Turunkan ayat ini berkaitan dengan teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Okay? Janganlah engkau menjadi penentang, yang ini orang yang tidak bersalah, iaitu menuduh orang yang tidak bersalah tu, kerana membela orang yang berkhianat. Padahal orang yang berkhianat tu orang yang sepatutnya dipersalahkan, tapi Nabi Muhammad SAW nak membela orang yang berkhianat. Sebab apa? Sebab Nabi tak tahu kan. Barulah turun wahyu daripada Allah SWT menurunkan ayat ini. Tapi kalau kita nak amalkan ataupun refleksi dalam kehidupan kita, iaitu kita nak menghukum seseorang itu berdasarkan apa yang Allah SWT dah ajar kita dalam Al-Quran. Ataupun kita tidak boleh menjadi pembela, ni, wala takul lil khainina khasima, tidak boleh menjadi pembela kepada orang yang mengkhianat. Contoh dalam kehidupan kita apa? Contoh peguam. Peguam ni ada yang membela orang yang betul-betul bersalah. Ada yang betul-betul membela orang yang benar. Tetapi ada juga peguam yang membela orang yang salah. Maka yang jadi peguam, contohnya lah, ni dalam konteks pekerjaan, yang jadi peguam tu, kalau tahu anak guaman, orang panggil anak guam, anak guam dia tu memang bersalah, janganlah pertahankan.
Janganlah pertahankan walaupun anak guam tu memberi apa orang panggil habuan yang banyak. Sebab apa? Sebab habuan yang lebih besar adalah daripada indallah, dari sisi Allah. Sebab yang terima sahaja habuan daripada orang yang bersalah tersebut, bermaksud dia dah termasuk dalam orang yang khosima, yang menjadi pembela kepada orang yang berkhianat, yang tidak benar, tapi dia nak membela juga. Kadang-kadang orang yang salah tu menang kan, kadang-kadang maka berdosa lah, berdosa. Jadi dalam konteks kita yang lebih kecil, dalam keluarga, contoh ada adik-beradik kita, keluarga kita yang melakukan kesilapan, tetapi kita dah tahu mereka melakukan kesilapan, kita masih lagi membela. Sebab apa? Sebab dia ni adik kita, abang kita, ataupun keluarga kita kan, sahabat kita. Jadi jangan kita membela orang-orang yang memang dah jelas kesalahannya, walaupun mereka itu dalam kalangan kita, geng-geng kita, sahabat kita, keluarga kita. Sebab apa? Yang benar tu benar, yang salah tetaplah salah. Jangan kita membela, sebab kalau kita bela termasuk dalam ayat yang disebutkan ini. Maka daripada itu kita dapat tahu bahawa bercakaplah benar walaupun mereka ini keluarga kita ataupun sahabat-sahabat yang kita sayangi. Okay, jadi itu saja insya-Allah tuan-tuan dan puan. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita baca hari ini, apa yang kita fahami daripada ayat yang kita baca dalam muka surat yang ke-95 ni, insya-Allah menjadi pegangan ataupun kekuatan untuk tuan-tuan dan puan berpegang dengan ayat-ayat yang kita dah baca, kita faham, untuk kita amalkan insya-Allah. Dan juga apa yang kita belajar hari ini, semoga tuan-tuan dan puan dapat teruskan lagi pada page-page yang akan datang, sesi live akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa untuk teruskan lagi muka surat 96 pada hari esok. Okay, kalau tidak ada apa-apa, insyaAllah esok kita akan jumpa lagi pukul 9 hingga 10 lagi insyaAllah. Hari ini macam terlebih banyak masa ni, hampir 10 minit kan. Okay, tak apa. Okay, tuan-tuan dan puan dapat belajar, ajak lagi kawan-kawan kita yang lain kan. Semoga dengan usaha ini mereka dapat sama-sama lebih suka, cinta kepada Al-Quran. Terutama sekali kita dah nak masuk ke dalam bulan Ramadan. Okay, dalam bulan Ramadan insyaAllah. Itu saja untuk hari ini. Saya mohon maaf atas kekurangan, kesilapan sepanjang sesi live. Okay, andai ada terasa ataupun tersalah dan sebagainya, boleh mohon maaf lah. Okay. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Jadi yang baru masuk ataupun dah habis baru masuk, boleh tengok sesi yang ulangan dekat YouTube lah. Dekat TikTok tak ada. Tengok dekat YouTube, playlist live TikTok. Okay. Cuma untuk sesi hari ni dia akan saya upload dalam tengah hari ataupun petang lah. Cuma sesi-sesi sebelum ni, surat 94 dan sebagainya tu boleh tengok dekat situ. Ya, insyaAllah tuan-tuan dan puan yang belum follow, boleh follow ramai-ramai. Semoga ada video-video yang bermanfaat, dapat tuan-tuan dan puan gunalah ilmu-ilmu tersebut dan amalkan, sebarkan dekat keluarga kita dan orang-orang lain insyaAllah. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa cadangan berkaitan dengan program bulan Ramadan nanti, boleh bagi idea. Dekat ruangan, dekat bio tu ada satu Google Form. Kalau ada cadangan program Ramadan, kita nak buat tahsin Al-Fatihah ke apa dan sebagainya, boleh bagi cadangan kat situ. Kita akan lihat dan insyaAllah kalau ada masa kita buat lah. Okay? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.